Pelan Strategi Pengurusan Aset Operasi atau PSPLO merupakan satu perancangan jangka panjang pengurusan aset bagi sesebuah agensi. Ia perlu bagi memastikan tadbir urus aset dibuat secara sistematik dan berkesan. Setiap kementerian dan agensi yang memiliki aset perlu menyediakannya setiap 3 hingga 5 tahun sekali. Ia disediakan di peringkat kementerian, jabatan dan agensi. Pegawai pengawal akan mengarahkan Pegawai Technical Facility atau PTF kementerian untuk menyediakan PSPAO bagi semua aset kementerian dan agensi yang berada di bawah tanggungjawabnya. PSPAO ini perlu disediakan mengikut proses yang telah ditetapkan. PTF jabatan boleh menyediakan PSPAO menggunakan prosedur JKR-PKO 06A ini. JKR hanya bertanggungjawab menyediakan PSPAO bagi aset KKR sahaja. JKR perlu mendapatkan PSPAO dari agensi lain sekiranya dilantik menjadi pengurus aset mereka. 3 aktiviti yang terlibat adalah menyedia, memantau dan mengukur PSPAO yang dilaksanakan. Selepas sesuatu tempoh yang mana PSPAO tamat, PTF jabatan perlu membuat kajian semula keberkesanan PSPAO yang disediakan sebelum itu. PSPAO perlu mengambil kira fasa penggunaan aset bagi tempoh 3 hingga 5 tahun bergantung kepada keperluan dan polisi aset di setiap agensi. Terdapat 6 langkah yang terlibat dalam penyediaan Pelan Strategi Pengurusan Aset Operasi atau PSPAO ini. Setiap kementerian perlu menyediakan PSPAO masing-masing. Bagi Kementerian Kerja Raya, KKR, ia perlu mendapatkan PSPAO dari semua agensi di bawahnya termasuklah JKR. JKR akan menyediakan PSPAO bagi tempoh 3 ke 5 tahun yang mengandungi perancangan tahunan untuk fasa penerimaan, operasi dan senggaraan, penilaian, pemulihan, ubah suai dan naik taraf serta yang terakhir pelupusan. Setelah kos untuk semua aktiviti diperolehi, maklumat tersebut dipindahkan ke dalam ABM sebelum dimajukan kepada KKR untuk kelulusan. Setelah kelulusan diperolehi, peruntukan yang diterima diselaras semula mengikut keutamaan aktiviti di dalam setiap fasa. PTF jabatan dan PTF negeri akan memantau pelaksanaan semua program yang telah diselaraskan ini sehingga siap dan menyediakan laporan kepada PTF kementerian beserta maklum balas keberkesanan sekiranya ada bagi tujuan penambahbaikan. Input bagi memulakan langkah penyediaan PSPAO terbahagi kepada 2 cara. Yang pertama, input boleh diperolehi dari surat arahan oleh PTF KKR atau yang kedua, iaitu mendapatkan maklumat secara automatik dari pangkalan data sistem aset sediada. Walau bagaimanapun, buat masa ini, hanya cara pertama digunakan untuk memulakan penyediaan PSPAO ini. Setelah KPKR menerima arahan dari PTF Kementerian, beliau akan mengarahkan pengarah CSFB selaku PTF jabatan untuk menyediakan PSPAO dan pelan pengurusan aset tahunan bagi semua aset di bawah kawal selia JKR. Kemudian, PTF jabatan akan memulakan tindakan untuk mengumpul data yang berkaitan melalui beberapa pelan individu tahunan yang dinamakan Pelan Perancangan Aset. Pelan Perancangan Aset Operasi atau PPA ini disediakan di peringkat negeri. Maklumat yang terkandung di dalam PPA adalah daripada PTRA, POPA, PPNA, PPUN dan PLA bagi setiap premis aset yang dikumpulkan dari setiap daerah. Ini adalah format PSPAO atau dikenali sebagai JKR Batas 1. PSPAO ini perlu disediakan oleh PTF jabatan. PTF jabatan akan menyediakannya untuk tempoh 5 tahun bagi aset milikan KKR. Ia mengandungi 10 item. Antaranya ialah visi, misi, objektif,
penetapan polisi, strategi pelaksanaan dan sebagainya. Item ketujuh di dalam PSPAO ialah strategi pelaksanaan. Ia menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh pemilik aset untuk memastikan pengurusan aset tak alih mereka dilaksanakan secara sistematik. Bagaimana sistematiknya sesuatu strategi boleh dilihat dengan ketelitian, perancangan yang melibatkan penyediaan tadbir urus, prosedur kerja, pemilihan aktiviti serta perancangan perbelanjaan. Kesemua perkara yang dinyatakan tadi penting, namun begitu, boleh dikatakan dua yang terpenting adalah aktiviti kerja dan kos pelaksanaannya. Selain daripada ia berkemungkinan tinggi berubah dengan faktor dalaman atau luaran, satu lagi kepentingannya adalah ia dapat memberikan gambaran jelas mengenai keseluruhan pengurusan aset setiap kementerian terutama dari segi bebanan kerja dan kewangan sepanjang tempoh 5 tahun.